Harus berpuasa dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan bagi musafir. Musafir fi ghairi ma'siyah, bukan untuk maksiat. Sekiranya safarnya itu, perjalanannya itu 2 marhalah ataupun lebih. Dan yang afdal bagi orang yang mampu tanpa memudaratkannya ialah dia berpuasa, dan kepada orang yang menyukarkannya tidak berpuasa. Itulah yang lebih afdal. Kepada orang yang sukar mengerjakan puasa itu ialah tidak berpuasa. Itulah tajuk yang dibuat oleh Imam Nawawi kepada bab yang kita baca. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun pembukaan Mekah pada bulan Ramadan. Dia berpuasa sehingga sampai kepada Kadid, nama satu tempat. Kemudian dia berbuka. Qala, kata perawi, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengikut yang terbaru dan yang terbaru dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengikut yang paling baru, yang terbaru dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanad hasalah gitu Imam Muslim nak ayat, Sufyan kata saya tidak tahu kata-kata siapakah itu, iaitu hak datang tadi itu akan sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabi'una al-ahdatha fal-ahdatha min amrihi, itu kata-kata siapa waktu tu? Iaitu diambil yang terakhir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun di sini ucapanlah, amalan pun ialah juga. Hak tu kata-kata siapa tu? Lepas tu dia mari sanad lagi ni, dengan sanad tu juga dia kata qala Zuhri kata dalam itu, wa kana al-fitru akhiran al-amrayn, tidak berpuasa itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, hanya diambil dari ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir. Zuhri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mekah pada 13 Ramadan, pada 13 Ramadan. Ini ada dengan sanad hak lagi ni pun Imam Muslim nak ayat, hak kata lagu tadi semua tu Zuhri kata tu. Itu mudraj min az-Zuhri. Idraj, Zuhri dia selalu melakukan idraj begitu. Ia tambah-tambah hak dia tu sebagai huraian. Jelaslah bahawa hak tadi tu akan sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kata begitu ialah Zuhri. Wa kanu yattabi'una al-ahdath fal-ahdatha min amrihi wa yarawnahu an-nasikh al-muhkam, dan mereka berpandangan yang terakhir, yang paling akhir dari amalan ataupun kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang memansuhkan, yang menasihkan, dan hak muhkam itu bukan yang mansukh. Hak itulah yang tetap hukumnya, yang mesti diturut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir pada bulan Ramadan. Dia berpuasa hingga sampai ke Usfan. Dia pun minta satu bekas air yang berisi minuman. Dia pun minum pada waktu siang supaya dilihat oleh orang ramai. Thumma aftara, kemudian dia tidak berpuasa lagi selepas tu sehingga masuk ke Mekah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa dan juga telah tidak berpuasa. Sesiapa yang mahu berpuasa, bolehlah dia berpuasa. Sesiapa yang tidak mahu berpuasa, boleh juga dia tidak berpuasa. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lagi, katanya, jangan engkau cela orang yang berpuasa.
jangan juga engkau cela orang yang tidak berpuasa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya telah berpuasa dan juga telah tidak berpuasa. Ini cerita perjalanan, di dalam perjalanan ni berlaku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun pembukaan Mekah ke Mekah pada bulan Ramadan. Dia berpuasa hingga sampai ke Qura' Al-Ghamim. Sahabat-sahabatnya pun berpuasa. Kemudian dia minta satu mangkuk air. Dia pun mengangkatnya supaya dilihat oleh orang ramai kepadanya. Angkat mangkuk. Kemudian dia meminum air yang terdapat di dalam bekas tadi. Faqila lahu ba'da dhalika. Selepas itu ada orang berkata kepadanya, orang menceritakan kepadanya bahawa ada orang qad sama yang masih berpuasa. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, ulaikal usa, ulaikal usa. Mereka itulah orang-orang yang derhaka. Mereka itulah orang-orang yang derhaka. Dalam sanad asal lagi ni ada tambah. Faqila lahu, ada orang berkata kepadanya, innan nas qad syaqqa alaihimus siyam. Orang ramai, puasa telah menyukarkan orang ramai. Wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta. Mereka hanya melihat apa yang engkau lakukan. Dia pun, Nabi SAW pun minta satu mangkuk air selepas asar. Lepas tu dia minum tu. Gitu, ada tambahan begitu. Sebelum pada dia akak begitu tu, dia buat gitu tu, ada orang yang kata seperti tadi kepada dia tu, orang ramai ni jadi susah dah puasa ni. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dia ternampak satu orang yang mana orang berkerumun dekat dia. Waqad zullila alaihi, dan telah dipasang peneduh di atas dia tu. Telah dipasang kain peneduh di atas dia tu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa dia? Qalu, orang ramai menjawab, dia puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tidak ada kebaikan kamu berpuasa dalam perjalanan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang serupa tadilah juga, serupa tadi. Ini pun serupa tu juga, cuma ada tambah dalam hadis itu. Dalam isnad ni dia kata, alaikum bi rukhsatillah, kamu mestilah mengikut kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Rukhsah yang telah diberikan, yakni kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Kata perawi ni, bila saya tanya dia tidak ingat pula. Dia tidak ingat pula. Hak seterusnya diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kami keluar untuk berperang lah pada 16 Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Begitu juga orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Lepas tu panjang sanad ni nak mari. Riwayat semuanya daripada Qatadah serupa dengan hadis Hammam itu. Cuma dalam hadis Taimi dan Umar bin Amir, Hisham 18. Dalam hadis Sa'id 12. Dalam hadis Syu'bah 17 atau 19. Khilaf dari segi tarikh masa tu. Ke mana-mana pun tarikh-tarikh itu adalah tarikh perjalanan berlaku lah tu, dalam perjalanan berlaku. Diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, katanya kami bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Tidak dicela orang yang berpuasa puasanya, dan tidak dicela orang yang berbuka perbuatannya berbuka tu, mana tidak puasa tu, tak ada dicela. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Tidaklah orang yang berpuasa itu marah kepada orang yang tidak berpuasa, dan tidak pula orang yang tidak berpuasa itu marah kepada orang yang berpuasa. Mereka berpendapat orang yang berasa ada kekuatan dia puasa, kerana itulah dia puasa cekak tu.
dia puasa, itu bagus. Dan mereka berpendapat orang yang berasa lemah dia tak puasa, itu bagus juga. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ni beberapa orang. Qala, kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu jugalah. Yang berpuasa, yang tidak berpuasa tak puasa. Masing-masing di antara mereka itu tidak mencela satu sama lain. Tidak kata gana-gana pada satu sama lain. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu tentang puasa Ramadan dalam perjalanan. Dia kata, kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Tidaklah orang yang berpuasa mencela orang yang tidak puasa, dan orang yang tak puasa tak mencela orang yang puasa. Hak itulah lebih kurang. Sebab apa dah kita belajar Muslim, memanglah kena lagu betul cara dia dah, pasal dia. Hak serupa pun nak mari, dia nak ayat sanad. Sebab itulah Muslim ni dulu lagi kitab dia ni bincang sanad tu panjang. Muqaddimah Muslim tu cerita pasal sanad. Sebab itu dia penekanan dia kepada sanad. Dan sanad itu sanad yang tinggi. Nak ayatnya bukan seorang dua yang cerita hadis-hadis ni ramah di setiap peringkat. Tu nak ayat. Bila begitu, yakinlah kita kepada cerita ni. Sebab orang-orang yang molek-molek ramah pula tu. Lepas tu lafaznya lebih kurang sama. Kalau nak kira dari segi makna dia tu, lebih-lebih lagi lah sama. Dari segi lafaz pun banyak sama. Diriwayatkan dari Humaid, katanya saya keluar, saya berpuasa. Mereka berkata, ulangi, a'id. Ulangi itu sama ada dengan makna bukalah puasa. Tu lebih kemahnya. Qala faqultu, saya pun kata, Anas menceritakan kepada saya bahawa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berjalan bermusafir. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Bagaimana kamu kata begitu kepada saya? Maksudnya gitulah. Lepas tu saya berjumpa dengan Ibnu Abi Mulaikah, dia pun menceritakan kepada saya dari Aisyah radhiyallahu anha, serupa tu juga bimithlihi. Bila kata bimithlihi ni, lafaz dia tu sama. Itu dalam istilah hadis tu. Bimithlihi itu lafaz dia tu sama. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Faminna as-saim, di antara kami ada yang berpuasa, ada yang tidak puasa. Qala fa nazalna manzilan. Ini ada dalam setengah-setengah riwayat tu ada tambahan. Hak sebut dengan lebih panjang lagi. Kami singgah di suatu persinggahan atau di suatu tempat pada suatu hari yang panas. Yang paling banyak mendapat naungan pada hari itu di antara kami ialah orang-orang yang mempunyai kain selimut. Kalau ada kain selimut tu, dia boleh rentangkan di atas pokok-pokok tu untuk berteduh. Di antara kami ada yang memelihara dirinya, meneduhkan dirinya dari panas matahari itu dengan tangan dia. Tak ada apa satu. Ada begitu. Qala, kata perawi ni, siapa Anas ni, fasaqatas suwam. Orang-orang yang berpuasa itu pun rebah pada ketika itu. Wa qamal muftirun, dan orang-orang yang tak puasa bangun buat kerja. Fadarabul abniyah, mereka pasangkan kemah-kemah. Wasaqau ar-rikab, dan mereka memberi minum kepada unta-unta, kenderaan-kenderaan mereka. Begitu juga kepada orang-orang ramah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda pada ketika itu, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Orang-orang yang tak berpuasa pada hari ini mendapat pahala, pergi melebihi yang lain dari segi pahalanya. Diriwayatkan dari Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, sebahagian dari sahabatnya berpuasa, sebahagian yang lain tidak berpuasa. Fatahazzamal muftirun, orang-orang yang tidak berpuasa cergas, bekerja keras, wa amilu, dan mereka berkhidmat, wa dha'afa as-suwam an ba'd al-amal, dan orang-orang yang berpuasa tidak mampu buat setengah-setengah kerja tu. Qala, kata Anas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana itu dhahabal muftirun al-yawm bil ajr, pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa berjaya mendapat pahala. telah pergi membawa pahalanya. Telah pergi membawa pahalanya itu, yakni telah melebihi orang lain dari segi pahalanya.
Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa makthurun alaih, dia dikerumuni, Abu Sa'id Al-Khudri dikerumuni oleh orang ramai. Bila orang tu berselerak dari dia, masing-masing pergi, qultu, saya pun pergi dekat dia, saya pun kata, saya tak saya tanya tuan tentang apa yang demo tu tanya tu, saya tak saya tanya. Saya tanya dia tentang puasa dalam perjalanan. Ini dia cerita kepada orang lain pula lah. Faqala, kata Abu Sa'id, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Kami bermusafir ke Mekah. Wa nahnu siyam. Kami dalam keadaan berpuasa. Kata dia, kami pun singgah di suatu tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu ni betul-betul sudah hampir kepada musuh kamu. Berbuka, yakni tidak berpuasa, lebih menguatkan kamu. Maka itu merupakan rukhsah, yakni kemudahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada orang yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pula di satu tempat yang lain. Dia pun kata, sesungguhnya kamu akan menghadapi musuh kamu pagi besok. Tidak berpuasa lebih menguatkan kamu. Fa'aftiru, jangan puasa. Dia kata jangan puasa. Wa kanat azmatan, dan itu adalah perintah. Perintah yang mesti dituruti, azmah, bukan rukhsah, tidak. Fa'aftarna, maka kami semua pun tak puasalah. Thumma qala, kemudian dia berkata, ni kata Abu Sa'id, laqad ra'aituna nasum ma'a Rasulillah. Laqad ra'aituna nasum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika fi safar. Sesungguhnya saya masih lagi nampak kami para sahabat berpuasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas peristiwa itu dalam perjalanan. Ada hak tu suruh buka tu sebab nak perang, kira-kiranya. Sebab itulah pakat tak puasa belaka tu esokkan. Tapi lepas pada tu kata dia, kami masih lagi dalam perjalanan lain berpuasa bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku masih lagi duduk nampak lagi apa yang kami lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa dalam perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau engkau nak puasa, puasa. Kalau engkau tak say puasa pun tak payah puasa. Diriwayatkan hak ni sepatu juga daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wahai Rasulullah, saya ni seorang yang suka meneruskan puasa. Bolehkah saya berpuasa dalam perjalanan? Saya ni puasa seumur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, puasalah kalau nak. Kalau tak say pun tak apa. Hak asal lagi ni pun lagu tu juga serupa dengan hadis Hammad bin Zaid. Cumanya dia kata, inni rajulun asrudus shaum. Inni rajulun asrudus shaum. Enggak begitu. Dalam riwayat ni hak asal lagi ni pula Hamzah kata dia, inni rajulun asumu fi safar. Lebih kurang lagu tu serupa, lebih kurang. Riwayat daripada Abi Murawih daripada Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, wahai Rasulullah, saya berasa cekak lah untuk puasa. Saya berasa saya mampu untuk berpuasa dalam perjalanan. Adakah apa-apa kesalahan untuk saya berpuasa? Salahkah kalau saya puasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, itu adalah satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengambil kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagus. Sesiapa yang nak berpuasa tidak menjadi kesalahan kepadanya. Harun dalam hadisnya, salah seorang perawi ni kata, dalam hadisnya dia menyebutkan hiya rukhsatun. Dia tidak sebut minallah tu, minallah. Itu adalah satu kemudahan. Minallah tu tak ada. Tu. Sebab itulah dalam Muslim ni jadi panjang cerita. Kok sikit tu tak ada sebutir tu minallah tu. Tu pun sebut pula tu. Sebab dua orang tadi. Cuba kita tengok awal hadis ni. Abu Tahir dan Harun bin Sa'id al-Aili. Hak ni dua orang ni
yang riwayat hadis ni kepada Imam Muslim. Tok guru jadi dua orang. Maknanya faman hiya rukhsatun min Allah tu, hak tu hak Abu Tahir riwayatkan kepada Imam Muslim. Hak tak ada min Allah tu Harun bin Sa'id Al-Aili. Dua orang kata nak riwayat beza satu tu pun riwayat. Qala Harun haddatsana wa qala Abu Tahir akhbarana. Harun kata haddatsana. Ibnu Wahab haddatsana. Ibnu Wahab kata Harun, tapi Abu Tahir kata akhbarana. Beza tu tu. Dia riwayat juga. Itulah teliti ni. Teliti dia. Sebab bagi Imam Muslim ada beza di antara akhbarana dengan haddatsana itu. Tidak seperti Imam Bukhari. Bagi dia boleh tukar-tukar tak apa. Bagi Muslim tak boleh. Haddatsana hak tu guru baca, anak murid dengar. Hak tu haddatsana. Anak murid bila nak ayat kat orang kata haddatsana lagu tu. Tapi kalau akhbarana ni anak murid baca tu guru dengar. Anak murid bukan seorang. Ramai tu ada dalam majlis. Salah seorangnya baca. Tu guru dengar, mengesah. Lepas tu hak lain-lain dengarlah. Itu akhbarana. Tu mengikut dia. Kalau perawi ni dia terima daripada tu guru dia akhbarana, dengan anak murid baca, tu guru dengar, tiba-tiba dia nak kata haddatsana, tak boleh. Bagi Muslim dia kena kata akhbarana. Kalau hak tu guru baca, hak tu guru ayat hadis tu, dia kena kata haddatsana. Dia tak boleh kata akhbarana, tak boleh. Itu cara dia tu. Sebab tu dia ayat ni benda-benda kecil-kecil, sebab tu jadi panjang. Kalau nak kiranya lebih kurang dekat-dekat tu. Diriwayatkan dari Ummi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Katanya kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dalam kepanasan yang terik, kuatlah. Sehingga ada di antara kami itu meletakkan tangan dia di atas kepala dia kerana terlalu panas. Wa ma fina shaim, tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Diriwayatkan dari Ummi Darda, katanya, kata Abu Darda, laqad ra'aituna, saya masih lagi nampak kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanannya pada hari yang sangat panas, sehingga seseorang itu letak tangan dia di atas kepala dia kerana terlalu panas, dan tidak ada sesiapa pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Panjang juga ni kiranya tajuk ni. Panjang juga ni. Macam-macam dah hadis tu kita sudah jumpa. Sebelum pergi lebih jauh, telitah saja telitah. Ada rasa molek juga royak sebab masih tengok orang kita ni ramai lagi ni lagu tu ni. Cerita sana Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berapa kali sana. Ya dalam masyarakat kitanya, hak ni selingan lah ni, bukan hak maksud sebenar. Pasal baru ni cerita dah pasal nama tu. Hak ni nama juga. Keliru banyak. Kadang-kadang orang pandai pun dia lagu tu juga. Dia bubuh nama anak dia Siti Aisyah. Kalau orang tanya dia nama kan dia Siti Aisyah. Tak kena Siti tu. Siti tu bahasa Melayu makna dia puan. Kalau tak bubuh lagu tu pergi negeri Arab tu, kalau dah jadi bini orang dia panggil Sit lah, ikutlah nama berapa pun. Siti Fatimah ke, Siti Aisyah ke, Siti Rosnah ke, ikutlah Siti belakang boleh dengan sendirinya Siti. Sit tu ada dia puan. Pak kalau budak kecil lagi nak panggil puan dah dia. Tak sesuai tu dari segi bahasa, tak kena. Tapi banyak lagi tu. Banyak lagi tu. Abalah. Bubuh lagu tu tak salah. Kalau kita pergi negeri Arab suka pokok dia. Kalau tidak pun dia depan kita. Apa lah. Menunjukkan kita tak apa pandai lah orang kita. Dia mesti dia mikir. Dia tak tanya kau pandai-pandai, tak ada kau pandai. Kau pandai tu tak pandai mana. Takut jadi gitu. Sebab tu ada royak tu. Tak siap dah. Tak siap lagu tu. Pasal kita ngajar sama. Tapi apa lagi kesalahan tu masih umum lagi. Sepatutnya kena ubah lah. Tak salah Siti Khadijah ke
Siti Khadijah ni memang dia Siti Sengoti. Suku tu bukan nama dia. Waktu tu gelaran siapa-siapa pun memang Bubu Siti waktu tu. Kita ni Siti belaka. Tak kena. Tak kena. Dari segi nama memang banyaklah orang kita selalu keliru. Baiklah, tu habislah situ. Ni cerita keharusan berpuasa dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan kalau dalam perjalanan yang bukan untuk maksiat. Sekiranya perjalanan itu jaraknya ialah 2 marhalah ataupun lebih, iaitu jarak seseorang itu boleh qasar sembahyang lah. Patuh afdalnya, kata dia dalam tajuk ni, bagi orang yang mampu untuk berpuasa tanpa memudaratkan dia, iaitu dia puasa lah. Dan hak afdal kepada orang yang berasa susah untuk puasa dalam perjalanan, iaitu tak puasa. Hak tu hak lebih afdal. Hak tu hak lebih afdal. Itu kita sudah maklum dah bahawa tajuk dalam Muslim ini bukan dibuat oleh Imam Muslim sendiri. Tajuk-tajuk ni dibuat oleh Imam Nawawi. Biasalah kita tengok tajuk-tajuk ini lebih banyak cenderung dan sesuai dengan mazhab Syafi'i. Pasal apa? Pasal Imam Nawawi tu orang besar dalam mazhab Syafi'i. Pasal dia dah, itu hak dia. Dan bukan kita nak tupai dia, kita ikut cara dia lah, hak dia. Kalau orang lain buat, dia buat lagu lain pula tajuk tu. Sebab tu syarah-syarah Muslim ni tidak serupa. Tidak serupa tajuk. Masing-masing buat. Kalau Qadhi Iyad Al-Maliki, mazhab Malik, tidak lagu ni. Faham lagi orang dalam mazhab lain, Syabir Ahmad Usmani, Hanafi, dia kata tak sesuai tu tajuk tu, buat lagu tu. Berat sebelah, kata dia. Sepatutnya dalam kandungan ni bab tu ada macam-macam hadis tu. Apa dia ambil kot tu, dia tidak ambil hak ni untuk dijadikan sebagai asas untuk nak buat tajuk dia tu. Dia komen lah. Tapi syarah Imam Nawawi ni ke mana-mana pun jadi masyhur. Sehingga kalau kata syarah Muslim, masyhur Imam Nawawi. Begitu sekali. Allah SWT beri makbul mana kitab dia tu di kalangan masyarakat. Walaupun Imam Nawawi pun banyak ambil daripada orang lain juga. Dia ambil daripada orang lain, daripada Qadhi Iyad, selalulah dia ambil tu. Tapi hak umum dalam masyarakatnya, iaitu hak ni lah, hak Imam Nawawi. Tak apalah hak tu. Imam Muslim dia tak ada buat tajuk. Pasal apa? Pasal dia mati sebelum tu, tak ada nak buat. Seperti kita sudah sebut dah dulu cerita tu, iaitu dia mati setelah dia makan banyak sangat buah tamar. Tak khabar makan, lapar sangat, tak ada ni nak makan ni, buat kajian. Lepas tu orang mari sekarung buah tamar, belah-belah tu makan, belah-belah tengok, belah-belah makan, tak tahu habis. Jatuh sakit lah lepas pada tu. Pas sakit tu bawa mati. Gitulah cerita. Tak khabar, dia tak khabar tu. Dia tengah buat kerja. Sebab tu dia tak ada buat tajuk. Tajuk ni masing-masing buat. Hak ni hak Imam Nawawi buat. Bagaimanapun Imam Nawawi sebut mazhab-mazhab tu, dia sebut. Kita tengok sini. Ana pakai terjemah selalulah. Khilaf ulama tentang puasa bulan Ramadan dalam perjalanan. Setengah-setengah ahli zahir mengatakan tak sah puasa pada bulan Ramadan dalam perjalanan. Tak sah. Siapa puasa, tak jadi puasa dia. Tak jadi. Dia kena puasa suku. Sia-sia puasa. Puasa pun tak jadi. Tak boleh puasa bulan Ramadan dalam perjalanan, tak boleh. Tak jadi puasa dia. Dan wajib qada juga. Kalau dia puasa pun wajib qada juga. Pasal apa? Dia pegang dengan zahir ayat. Dan dia pegang dengan hadis laisa minal bir as-siyamu fis safar. Tidak termasuk dalam kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Dia pegang hak tadi, ada tadi. Di antara yang kita baca tadi ada hak tu. Dan dengan hadis yang lain dia pegang, iaitu ulaikal usat. Hak tadi kita jumpa juga. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul derhaka. Mereka itulah orang yang betul-betul derhaka. Nabi SAW kata 2 kali. Itu dalam hadis hak salah gitu. Jumhur ulama kata
dan keseluruhan ahli fatwa mengatakan harus berpuasa Ramadan dalam perjalanan dan sah, memadai untuk seseorang itu. Kalau dia puasa tak payah qada ke apa dah, memadai dah. Cuma mereka khilaf tentang puasa kalau lebih afdal ataupun tak puasa. Hak mana lebih afdal? Puasa tu boleh, puasa tu tentu dah boleh dan sah, tak perlu qada. Tapi hak mana lebih? Puasa kau tak puasa? Atau sama? Khilaf tu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan puasa lebih, ada yang mengatakan tak puasa lebih, ada yang mengatakan ikut, tak apa berlaku, sama kuat. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan kebanyakan ulama mengatakan puasa itu lebih afdal kepada orang yang mampu berpuasa tanpa kesukaran yang nyata, tanpa sebarang kesukaran masalah yang nyata, dan tanpa memudaratkannya. Dalam keadaan itu puasa lebih afdal. Tapi kalau membawa mudarat, tak puasa itu lebih afdal. Mereka semua kata lagu tu. Kalau membawa mudarat, menjejaskan, menimbulkan masalah, maka tak puasa itu lebih afdal. Mereka berhujah dengan puasa Nabi SAW dan Abdullah bin Rawahah dan lain-lain lagi. Tadi ada sebut tadi, dan lain-lain hadis. Kerana sudah lepas dah tanggungan seseorang itu pada ketika itu. Bila lepas, lepaslah, tak perlu qada dah. Dah lepas dah tanggungan dia, kewajipan atas dia tu. Sedangkan Sa'id bin Musayyab, Auza'i, Ahmad dan Ishaq dan lain-lain pula mengatakan tak puasa itu lebih afdal. Ada yang kata tak puasa itu lebih afdal secara mutlak, tak kira ada masalah ke, memudaratkan ke, menimbulkan kepayahan ke, ataupun tak ada pun, tak puasa itu lebih afdal. Dia kata gitu secara mutlak tu, maksudnya dalam keadaan bagaimana sekalipun, dalam keadaan senang pun, tak ada masalah pun, tak puasa itu lebih baik, lebih afdal. Ini kata mereka. Setengah-setengah ashab dalam mazhab Syafi'i ada juga menyebutkan ini juga pendapat Imam Syafi'i. Satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada beberapa pendapat. Dia pun ada berubah-ubah juga. Tetapi ini kata Imam Nawawi, pendapat yang gharib, ganjil, pendapat yang asing, tidak masyhur lah. Hak masyhurnya daripada Imam Syafi'i seperti tadilah. Mereka berhujah dengan hak tadilah, hadis yang dipegang oleh ahlu zahir tadilah, dan hadis Hamzah bin Amr al-Aslami yang tersebut dalam tadi itu, yang tersebut tadi. Adakah berdosa? Nabi SAW kata kalau tak puasa lebih baik, tapi kalau puasa pun tak dosa. Dia tidak kata lebih baik, dia kata tak dosa. Hak tak puasa tu lebih baik, dia kata. Dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak tu. Sebab itulah dia kata kalau tak puasa tu lebih baik, lebih afdal. Lepas tu dia pegang juga dengan rukhsah. Dia pegang juga dengan rukhsah min Allah tadi yang kita baca tadi. Itu adalah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berpegang dengannya, mengambilnya, itu baik. Sesiapa yang nak berpuasa tidak menjadi kesalahan kepadanya. Dia kata tidak menjadi kesalahan, bukan dia kata baik. Ini menunjukkan bahawa tak puasa itu lebih baik, lebih afdal bagi mereka ini. Selain dari itu, Imam Ahmad ada meriwayatkan satu riwayat daripada Ibnu Umar, begini kata dia. Ada seorang kata kepada Ibnu Umar, dia katakan, inni aqwa ala shaum, saya mampu berpuasa, kata dia, dalam perjalanan. Ibnu Umar pun kata, man lam yaqbal rukhsatallah kana alaihi minal ithm mithlu jibali Arafah. Sesiapa yang tidak menerima rukhsah daripada Allah, dia berdosa sama besar bukit di Arafah tu, dosa. Dia kata begitu. Ini menunjukkan dah rukhsah, ini dah tentu dah rukhsah, ambil lah, terimalah hak tu. Itu dia pegang hak tu. Yang terakhir daripada amalan Nabi SAW, iaitu tidak berpuasa, seperti yang tersebut tadi, yang kita baca tadi, iaitu yang terakhir daripada amalan Nabi SAW, iaitu al-fitr, tidak berpuasa. Sebab hak Nabi buat ni ada begini, ada begini. Sebab itu sahabat tengok hak mana paling akhir dia buat. Hak paling akhir dia buat, hak itulah yang lebih kuat. Hak itulah kalau nak kata salah satunya mansuh, hak dulu tu mansuh, hak kemudian ni nasikh, yang memansuhkan.
sepatutnya kita pakai hak kemudian lah. Dia pegang situ. Zahir hadis tadi kata dia tarjihul fit, mentarjihkan balik tak puasa tu. Hak kebanyakan ulama-ulama ramai tadi dia kata hak ni hadis ni kepada orang yang dibimbangi akan memudaratkan dia ataupun akan mengalami kesukaran kalau dia berpuasa. Sebagaimana dalam hadis-hadis banyak-banyak tadi pun ada juga tersebut begitu. Mereka berpegang dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tersebut dalam bab ini, iaitu kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Di antara kami ada orang yang puasa, di antara kami ada hak tak puasa. Hak puasa tu dia tidak marah kepada hak tak puasa. Hak tak puasa pun tak marah kepada hak puasa. Begitulah. Masing-masing kata ya dia puasa tu dia cekak dah tu. Dan dia kata hak tidak puasa tu dia kata dia tak cekak. Gitu. Molek belakang. Mereka pegang dengan hak tu. Tapi kalaulah berpuasa dia kata lebih baik bagi orang yang mampu tanpa masyaqqah. Setengah ulama pula kata puasa dengan tak puasa tu sama saja. Boleh ikut nak mana-mana. Sama saja. Pasal apa? Hadis ni sama kuat. Sama banyak. Hadis kod ni pun ada juga, hadis kod ni pun ada juga. Sama banyak. Gitu pegangan dia. Itulah habislah hak Imam Nawawi yang kita terjemah sana ni, habis dah situ. Cuma dia sebut hak ahli zahir pegang tu, ba'd ahli zahir pegang tidak sah puasa tu. Kok mana? Dia pegang dengan zahir ayat Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit ataupun dalam perjalanan, maka dia kena puasa beberapa hari. Ganti hak dia tak puasa tu lah pada hari-hari yang lain. Dia kena ganti hari lain. Dia tidak rayak situ. Puasa lebih baik kau anggap. Dia sebab dia pegang zahir kan. Bagi orang lain, hak ramai-ramai ni dia takdir situ. Dia takdir kan? Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa'iddatun min ayyamin. Dia takdir fa aftara, celah tu. Dia buka puasa. Dia puasa, lepas tu dia buka puasa. Bila dia buka, fa'iddatun min ayyamin ukhra, kena ganti pada hari lain lah. Dia takdir gitu. Demon ni kata, apa pasal? Takdir. Tak payah takdir lah, kata dia. Hak baik tidak takdir daripada takdir. Lebih baik tidak takdir daripada takdir. Sebab hak kita takdir tu tak pasti lagi. Kalau suruh orang tu takdir, dia takdir lagu lain pula. Suruh hak tu takdir, dia takdir lagu lain pula. Hak sebenarnya tak sah, kata dia. Dia kata fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa dalam perjalanan ataupun sakit, fa'iddatun min ayyamin ukhra, puasa pada hari-hari lain. Menunjukkan makna tak adil lah pada masa tu. Dia pegang begitu. Pada tu orang lain kata, Pak Nabi SAW ada puasa tu. Sebab tu tak lagi jugalah. Tak lagi juga. Nabi SAW puasa tu tentu dah selepas daripada ayat ni turun. Selepas daripada ayat ni turun. Ini menunjukkan bahawa sebab tak adil lah. Kalau orang yang menimbulkan masalah kepada dia, menimbulkan kesukaran kepada dia, siapa duduk kumuh, pesan tadi tu, pesan, rebah tadi, hak lagu tu, hak lagu tu tak bolehnya. Tapi kalau hak boleh, tak apa. Sebab apa? Nabi SAW buat lagu tu. Dan kita kena mengambil kira hadis-hadis itu. Quran sekali dengan hadis lah. Setengah-setengah orang tu dia tak boleh pakai hadis. Dia tak boleh pakai hadis. Lepas tu semaya ikutlah. Semaya rokok saja ke, sujud saja pun ikutlah. Ada juga lagu tu pasal tak boleh pakai hadis tadi lah. Supaya juga hadis. Kalau hadis dia pakai zahir gitu, lepas tu hadis Nabi SAW ni tak boleh pakai lah. Gitu alasan dia. Sedangkan hadis-hadis ini dia dengan sanad begitu kemah, begitu ramah ni. Kalau sejarah kita nak pakai, sejarah mana-mana lah, sejarah mana-mana kita nak pakai, padahal tak ada sanad, kita boleh terima. Apa hadis ni yang sanad dia kemah kukuh begini, kita tak boleh terima. Dan ahlu zahir itu dia tidak pakai, bukan dia tak pakai hadis, dia lain, bukan dia inti hadis pun buat ni. Cuma dia pakai zahir hadis. Dia tarjih kan, berdasarkan tarjih lah. Hadis dia tetap pakai. Dia tidak kata tak pakai hadis.
Tak serupa dengan pokok anti hadis tu. Dah. Lagu lain hak ni diterima oleh ulama-ulama ni. Pokok ni diterima. Pokok anti hadis tu lain. Pokok tu dia ikut fikiran dia. Tidak ada sebenarnya dari segi sandaran ilmiah mengikut kaedah ke apa. Kaedah dia tak sepakai, dia buat kaedah sendiri. Salih lagu tu, dia pergi jauh tu, pergi jauh. Kalau kita nak musing pun, nak memotar pun, kalau dalam kaedah tak apa. Dalam kaedah biar ada kaedah. Kalau tak ada kaedah tak boleh. Lagu tu tak boleh tu. Sesak jauh akan pergi tu. Akan pergi jauh sesaknya. Tapi kalau musing ke mana-mana, mutar ke mana-mana, tak serupa dengan orang, kalau ada kaedah tak apa. Ada kaedah. Kalau kaedah ni lagu mana? Kaedah ni orang-orang yang pandai buat. Ada salah seorang anti hadis tempat kita ni, dia kata lagu mana dalam buku dia. Dia kata semaya tu bukan pada malam Mi'raj tu, sebab semasa di Mekah ada dah kan ayat semaya. Lagu mana semaya? Dia kata sekali-sekali tengok sedap kalah bagi orang yang tak kerti lah. Sedap kalah dah. Di Mekah ada dah kan ayat suruh semaya. Cerita-cerita orang zaman dulu, cerita hak semaya ada dah. Pada semaya lagu mana? Nabi SAW tak semaya ke sebelum pada tu? Pada semaya lagu mana? Bahkan dia kata sebelum daripada pergi Mi'raj tu, dapat lima waktu semaya, sebelum pada tu dia semaya dah di rumah Ummu Hanik. Di rumah Ummu Hanik, kata dia dalam sirah Ibnu Ishaq, kata dia. Kita sudah rakyat dah kan hari tu, cerita Ummu Hanik tu setara mana. Orang ni dia tak erti gapo tu. Sirah Ibnu Ishaq tu gapo dia, sanad dia setara mana, cerita dia tu betul ke tak betul. Dia jumpa, ada ni semaya sebelum pergi. Ada dah semaya. Apa lagu mana? Semaya ni. Boleh jadi semaya tu cerita Isra Mi'raj tu tak betul, tak masuk akal. Sebenarnya semaya tu sudah ada dah sebelum daripada Madinah, di Mekah lagi. Pas semaya lagu mana? Dia kata dalam Quran sebut warka'u ma'ar raki'in, fasjud atau wasjud waqtari. Sujud, kalau kita semaya sujud saja apa-apa. Patuh hak mana dulu? Sujud dulu pun. Rokok kemudian apa-apa, dia tidak royak. Hak mana dulu? Pergi lagu tu. Tak boleh tu. Tak boleh lagu tu. Ini sebab apa ni? Sebab tak sihat dia. Akibatnya begitu. Kalau lagu tu tak ada keistimewaan lah Islam ni banding dengan agama-agama lain. Sebagaimana agama lain tak ada peraturan ibadat ni dengan kemah lagu ni buat. Tak ada. Buat sendiri masing-masing. Pak kalau kita tanya, ni orang-orang dulu lah, padri-padri dulu kan misalnya, sami-sami dulu kau buat lagu ni. Kita ikut lagu tu. Daripada Buddha tu sendiri ataupun daripada Nabi Isa tu sendiri, ada kau rakyat lagu ni? Tak ada. Pak, kalau kita terima ni pokok anti hadis pun Islam ni pun jadi setara tu, tak ada kelebihan. Yang lebih Islam ni buat ada perincian tadi. Habis setiap gerak-gerik kita dalam sembahyang lagu ni. Kalau ada khilaf pun ada juga dalil dia. Ada khilaf. Itu nak menunjukkan lagu tu pun boleh, lagu ni pun boleh. Tidak jadi masalah. Itu bukan pertentangan namanya. Itu keluasan. Kita nak buat lagu ni pun boleh, nak buat lagu ni boleh. Dia faham itu pertentangan. Jadi pening kepala. Sebenarnya tidak ada pertentangan di situ. Kalau kita nak buat lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh. Itu kita kata gitu. Apa-apanya. Lepas tu ni ada sanad ni. Ada sanad dengan kemah. Ni hak Imam Muslim apa? Sepatah perkataan tu juga mari suku orang ni kata gini, orang ni kata gini. Mana kita nak cari dalam dunia dia lagu ni? Kalau sejarah kita boleh terima, padahal tak ada ni semua ni kita boleh terima. Tak ada siapa dia kata pun ada jabatan sejarah di universiti mana-mana tu, tutuplah kalau nak kira lagu tu. Dah tak boleh pakai dah. Setara ada sanad ni pun tak boleh pakai. Pas sanad ni ialah pasal tak erti jadi lagu tu lah, tak erti. Orang yang buat kitab banyak mana dah berkenaan dengan rijal ni, perawi-perawi ni. Tiap-tiap seorang tu tahu sosok orang ni, orang lagu mana. Yalah kita tidak perlulah nak bahas tiap-tiap seorang ni, makan masa. Kalau nak kira boleh dicari ni Yahya bin Yahya ni siapa, lahir pada tahun berapa, dia belajar dengan siapa dia, berapa orang yang ambil dengan dia. Kalau tak termasuk dalam senarai nama tu yang ambil daripada dia, orang tiba-tiba orang kata ni anak murid dia pelawak, siapa boleh kata gitu? Jelasnya
Lepas tu kalau dia celaru fikiran dia nyayuk. Tahun berapa dia nyayuk. Sebelum pada tu dia tidak nyayuk. Orang ni ambil dengan dia ni pada ketika dia tidak nyayuk. Orang ni ambil dengan dia pada ketika dia nyayuk. Jelas. Kalau kita ngaji jelas. Nak cari mana setara ni? Ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Selepas mati pun orang ni fikir cara nak jaga agama, sunnah Nabi SAW sampai setara tu. Kita nak cari mana lagu ni? Tak ada dalam dunia ni, tak ada. Kalau setara ni tak saya pakai, hak mana kita boleh pakai sejarah dalam dunia? Tak ada boleh pakai kalau lagu tu. Kalau kita nak terima juga sejarah tu, lebih-lebih lagi hak ni kena pakai. Gitu. Itu rusak lah, jadi rusak. Rusak. Baiklah. Itu berkenaan dengan puasa tadi. Lepas tu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ikut yang terbaru, yang paling terbaru daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu macam masalah takbir. Takbir sembahyang mayat ni. Takbir sembahyang mayat. Dalam setengah riwayat ada sebut 9 kali Nabi takbir. Ada sebut 7 kali sahih belaka tu. Ada sebut 5. Ada sebut pak kita nak pakai hak mana? Hak ni jadi pening kepada pokok inti hadis ni, dia tak erti, dia tak ngaji. Kalau lah ngaji, dia kan dia oyak ni, sahabat-sahabat ni dia pakai hak terbaru. Hak paling akhir. Hak paling akhir tu sama ada dia memansuhkan hak dulu, atau kalau tidak memansuhkan hak itulah yang terbaik. Tentu dah yakin dah hak tu. Nabi SAW buat hak tu. Dah hak lain tak ada membatalkannya. Sebab dia boleh jadi terbatal tu, boleh jadi terbatal. Seperti mana dulu menghadap kepada Baitul Maqdis, dimansuhkan hak tu menghadap kepada Kaabah pula, boleh jadi tu. Hak mana dulu mana kemudian kita kena tahu. Sebab itulah dalam pengajian hadis ni dia mengaji bahagian nasikh mansukh tu. Hak mana dulu, hak mana kemudian hadis tu, boleh tahu. Daripada situlah kita tahu hak mana kemudian. Dia pakai hak kemudian. Sebab itulah jumhur ulama orang duduk pakai ni pak tu, sebab tu hak akhir. Dan hak tu hak kebanyakan Nabi SAW buat. Kalau ada pun hak lain tu, dia ada sebab dia. Mesti kita boleh cari sebab dia. Mesti kita boleh cari sebab dia. Supaya juga masalah kalau orang tu bersetubuh dengan isteri dia, kalau tidak keluar air mani, kena mandi ke tidak? Lagu mana? Ada orang kata tak kena mandi kalau tak keluar air mani. Ada kata kena mandi. Apa nak pakai hak mana? Sahabat-sahabat rujuk kepada isteri-isteri Nabi SAW. Pergi tanya dia. Dia kata kena mandi ke mana-mana walaupun tidak keluar air mani. Okay? Tengok ada tempat rujuk. Lepas tu tengok hak terakhir, ambil kira belakang tu hak tu. Supaya juga hak ni semaya hak, kalau kita terima lah dulu semaya tu tak ada ketetapan, tidak ada rakaat begini, tidak ada. Kalau kita terima, lepas tu hak selama 10 tahun lebih Nabi SAW tu duduk semaya lagu mana? Adakah semaya sujud saja? Rokok saja? Adakah lagu tu? Adakah semaya dalam bentuk tafakur gitu saja? Tak ada. Bahkan jelas hak tu sabit sampai kepada kita secara tawatur. Itu orang panggil termasuk dalam hadis mutawatir. Bukan mutawatir isnad, tetapi mutawatir tawarus. Orang panggil tawaturut tawarus. Tawaturut tawarus ni lebih tinggi lagi kedudukannya daripada tawaturul isnad. Tu kebanyakan orang dia tidak faham hal tu. Dia nak kata hadis mutawatir ni ada beberapa lah. Lah mutawatir isnad. Hak mutawatir tawarus banyak. Tawaturut tawarus habal sepebal. Kita bal lagu ni. Sanad dia tak banyak mana. Tetapi inilah yang diwarisi turun-temurun. Begitu ramai sehingga tidak perlu sanad. Sebab Quran tu ada sanad. Quran. Orang mengaji Quran tak ada sanad. Apa? Tak perlu sanad. Pasal ramah terlanjur. Diwarisi memang lagu tu turun-temurun. Diwarisi lagu tu turun-temurun. Hak tu orang panggil tawaturut tawarus. Bersunat. Bersunat. Tawaturut tawarus juga. Bersunat khitan itu. Dalam hadis tak ada banyak mana. Tetapi itu diwarisi turun-temurun. Dan itu diterima oleh ulama-ulama semua. Bukan seorang dua. Bukan di satu peringkat ada seorang dua. Dah tak ada lagu tu. Ramai
Oleh kerana benda ni menjadi amalan yang umum, tidak perlu kepada sanad. Lepas tu tawaturut tawaqah, sekali lagi. Tawaturut tawaqah, setiap peringkat ramah tu. Bukan ramah ni setelah kemudian. Dah. Di zaman sahabat pun ramah, bukan seorang dua. Dan dia buat benda tu dia buat. Duduk amal lagu tu. Tak perlu pada sanad banyak pada lagu tu. Sepas semaya 5 waktu. Tak perlu sanad banyak. Walaupun tidak sampai 100 sanadnya pun. Tidak sampai sanad banyak pun, kalau kita gabungkan semua kita hadis ni, Allah banyaknya. Tak tahulah nak ayat. Bukan sebuah dua, apa nak cari mana hak lebih kemah daripada tu. Cara ibadatnya teratur kemah. Tak boleh, tak ada dalam agama lain. Itulah keistimewaan kita. Kalau kita kata hak tu tak ada, artinya kita membuat ini satu usaha mungkin untuk nak meragukan agama ni, manusia terhadap agama. Dengan cara lagu tu lah. Islam ni tak ada keistimewaan kalau lagu tu. Tak ada keistimewaan. Lepas tu, apa yang kita tak terima hak sahabat? Tak apa kita tak terima hak sahabat. Hak ni hadis-hadis ni sahabat-sahabat royak dia ramai lagi ni. Pak kita kata kita nak terima Quran. Pak Quran tu siapa terima? Tidak sahabat. Wah, kadang-kadang puak-puak anti hadis ni, dia Quran pun tak berhenti baca. Dia nak baca biar betul tu, dia tahu mana. Tahu mana. Kena ngaji. Pas sahabat-sahabat lama baca lagu tu. Setiap tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, seterusnya sampai kepada kita ni. Sampai ke kampung-kampung mana, cukup kampung. Baca lagu tu. Dengan sebab itu, kita pertikaikan, kita katakan, apa Quran itu siapa dia? Ya kita dia pokok ni dia kata dia tak saya terima hadis, dia nak terima Quran. Itu alasannya sebenarnya tidak gitu, tidak jadi gitu. Lama-lama Quran tu dia tinggal juga. Apa siapa dia? Bawa Quran. Sahabat. Macam mana kita boleh percaya kepada sahabat? Kalau kita boleh percaya dia bawa Quran itu, apa kita tak boleh percaya dia bawa hadis? Sahabat-sahabat tak juga bawa hadis. Sahabat mana? Hak tu juga. Tak ada hal lain. Itulah alasan yang paling kuat bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni dalam menghadapi puak-puak ni. Puak-puak sesat ni. Sama ada Syiah ke, dia kata nak pakai ni hadis-hadis ahlul bait saja. Hadis-hadis sahabat lain tak sih. Pak Quran tu ahlul bait saja ke bawanya? Quran ahlul bait tu nya susuk ke Imam Mahdi tu. Duduk dengan Imam Mahdi raib 1000 tahun lebih. Hak duduk pakai ni Quran hak sahabat. Faham ni tak betul ke? Macam-macam timbul masalah. Sebab tu kita kata kalau dah tentu dah sahabat semua yang terima sahabat Quran ni, apa yang kita tak boleh terima hadis ni daripada sahabat tu? Dah sahabat tu lah. Itulah alasan kita. Supaya juga puak-puak anti hadis ni, dia tak boleh terima hadis kecuali hadis-hadis yang sesuai dengan akal. Mu'tazilah yang sesuai dengan akal. Kita kata seperti tu. Pas sahabat-sahabat tadi, dia yang terima Quran. Kalau kita ragu hak ni, ragu jugalah hak tu. Ragu juga hak tu. Sebab apa? Dia tak ngaji lagi puak-puak anti hadis ni. Kalau dia ngaji hak Quran tu banyak pula, dia kata gini, pening, lama-lama pening. Tak kena gaya. Kalau dia ngaji nasih mansuh tu, tinggal Quran tu, puas Quran tinggal. Gaduh nak pening. Tak boleh gaduh pening, kena ngaji dulu boleh. Hadis ni pun tak ada perkara yang memeningkan. Bahkan apabila ada banyak ni, makin senang kita sebenarnya. Makin senang, makin mudah kita tentukan hak ni dia begini kedudukan. Bukan Quran, bukan hadis saja, Quran pun ada. Lagu ni dalam riwayat banyak tu. Macam mana dia boleh yakin hak tu 100% lagu tu? Macam mana dia boleh yakin? Apa ayah tu? Tak kena tu. Nabi SAW semaya sampai ke akhir hayat. Semaya lagu kita ni, kita yakin. Bahkan kalau kita mengaji hadis ni, yakin benar. Yakin benar. Kita nampak sosok orang-orang Islam duk buat ni memang betul sepuhan Nabi SAW buat. Setiap gerak-geri dia. Kalau ada beza sikit-sikit pun, kalau kita tanya, mazhab ni hadis dia ni ada. Nabi SAW ada juga buat gini, ada juga buat gini. Tak apa, tak jadi masalah, tidak jadi balas. Dia kata
Buatan ni lah jadi hadis lah, jadi balah umat Islam. Siapa dia suruh balahnya? Waktu yang kita kata tak ada pasal balah. Tak ada pasal balah, tak ada balah. Buatan hadis ni lah jadi mazhab-mazhab, terikat dengan mazhab apa. Siapa dia suruh lagu tu? Tak ada lagu tu. Tengok Imam Ahmad, anak murid Imam Syafi'i kan? Adakah dia terikat dengan Syafi'i? Tak ada. Padahal dia balah dengan Syafi'i? Tak ada balah. Tetap hormat. Imam Syafi'i, tok guru dia siapa dia? Imam Malik. Tak serupa pendapat. Padahal dia balah? Tak ada balah. Hak tu menjadi rahmat kepada kita. Dalam keadaan lagu ni sepatutnya kita bersikap begitu. Lebih sesuai hak ni. Kita pakai hak tu. Terbuka, bersikap terbuka begitu. Alangkah baiknya kalau lagu tu kok mana-mana pun ada juga. Anda tidak nafikan sedikit sebanyak yang menjadikan orang-orang ni pening ni sikap orang-orang berilmu juga. Sikap orang-orang berilmu juga. Kerana dia tidak bagi penjelasan dengan baik. Tapi tidak 100%-nya. Sebahagiannya adalah begitu. Kita tak boleh menyalahkan orang berilmu saja. Sikap dia tu buat apa? Dia tak boleh mengaji. Kalau mengaji, kalau benda lain kena mengaji. Hak ni pun kena mengaji juga. Kalau tak mengaji tak faham tu. Tak faham. Bimislihi dengan binahwihi pun tak faham dah. Hak tu je. Pada hak tu je. Tak faham dah. Bimislihi tu apa makna? Tak faham. Padahal padan dengan kita nak kaji Islam ni melalui beberapa butir buku dalam bahasa Inggeris. Tak nampak cara. Sirah nak rujuk Ibnu Ishaq Sir. Lepas tu hadis Bukhari. Saya tengok ni terjemahan Inggeris. Tak padan. Tak boleh jadi sesak lagu tu. Jadi sesak. Sedangkan orang hak kita ikut tu tidak lagu tu pun dia ada. Tak ada lagu tu. Hak kita ambil terjemahan dia. Betul ke tak betul? Tak tahu lagi terjemahan tu. Boleh jadi salah, boleh jadi. Kita kata betul lah. Apa betul? Orang yang buat terjemahan tu dia lagu tu kah? Sebuah tani kah? Tak. Tidak lagu tu. Dia pegang dengan hadis kemah-keming. Sebab itulah tak boleh. Rosak. Apa buat ni memang rosak agama. Dia nak buat agama ni sebenarnya suka hati. Tak boleh. Begitulah. Dalam hadis-hadis ni kesimpulannya situ ya pergi. Tak banyak. Hak banyak-banyak kita baca saat ni. Imam Nawawi sebut di peringkat awal tu masuk dalam tu belakang. Orang ni pegang dengan ni, orang ni pegang dengan ni. Begitu. Lepas pada tu ni termasuk dalam bab lain lah. Istihbabil fitr lil haj bi Arafat, yaum Arafah. Pada sekat itulah. Wallahu a'lam.